Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 28 Julai 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Bakal Konsul Jeneral Malaysia ke Los Angeles, Amerika Syarikat, Anil Fahriza Adnan di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Kunjungan hormat tersebut bertujuan mengetahui dengan lebih mendalam mengenai dasar digital ekonomi dan strategi kerajaan Sarawak termasuk perkara lain yang berkaitan. Sejurus selepas itu, Anil Fahriza mengadakan lawatan terhadap Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Menteri Pelancongan Kesenian dan Budaya Sarawak, Pengarah Unit Perancangan Negeri Sarawak, Pengurus Besar Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Tourism Board STB. Berita seterusnya, Kementerian Belia dan Sukan KBS Sarawak dengan kerjasama Social Community Programs Urban Society Scopus Malaysia akan menganjurkan Southeast Asia Youth Mental Health Conferences bertemakan Breaking the Mental Health Issue Stigma in ASEAN Amid Pandemic yang akan berlangsung secara maya pada 31 Julai 2021. Menterinya Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, objektif utama program tersebut adalah untuk mendidik dan meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya perkhidmatan psikologi profesional dalam membantu belia-belia negara ASEAN menangani masalah kesihatan mental. Mengulas lanjut, beliau memberitahu di Malaysia, kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan mendapati tingkah laku bunuh diri dalam kalangan belia berumur antara 13 hingga 17 tahun menunjukkan peningkatan dari sebelum dan selepas pandemik COVID-19. Okey, kes bunuh diri di Malaysia. Di Sarawak dia tidak ada laporan sindiran. Dari untuk tempoh Januari sehingga Mei tahun ini, dia telah merekodkan sejumlah 468 kes bunuh diri. Secara purata, 2 kes dilaporkan berlaku setiap hari semenjak tahun 2019 sehingga 2021. Jadi, boleh kita katakan bahawa jumlahnya agak alur to see if there is a comparison before COVID and after COVID comes in. But then I only rely on the media also. I can see that the number has been quite alarming. Beliau berkata demikian dalam sidang media di pejabatnya pada Rabu. Untuk itu, Datuk Abdul Karim berharap penganjuran program ini akan dapat membantu meningkatkan taraf penjagaan mental serta pembangunan peribadi belia dalam menjayakan agenda masyarakat bersepadu dan seimbang. Program tersebut akan melibatkan 300 peserta yang terdiri daripada belia berusia 18 hingga 40 tahun merangkumi negara Asia Tenggara iaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei dan Indonesia. Oleh yang demikian, orang awam yang ingin menyertai program tersebut boleh menghubungi Sekretariat Kementerian Belia dan Sukan di talian berikut. Dalam sidang media sama, Datuk Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak ketika ditanya media berkenaan pelaksanaan Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak, beliau bersetuju bahawa keperluan mengadakan pilihan raya dengan syarat pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Saya setuju untuk diadakan pilihan raya. Tapi SOP yang ketat. Ya, for the general. SOP yang ketat yang mesti diletakkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. It's for SPR to determine. We will follow. I believe the voters will follow. Kalau SPR kata hari penamaan calon 3 orang saja, kita atur. Kalau sebelum ini yang hantar calon sampai 2-3 ribu, 5 ribu, you don't need all that. It's just 3% cukup. Hari mengundi, social distancing, semua mesti pakai mask. Tidak boleh tiap-tiap parti tidak boleh menyediakan kenderaan untuk membawa pengundi-pengundi.
something like that. Di tempat pengundian mesti ada sanitizer dan sebagainya. If everybody abide to this kind of ruling, saya percaya we can get through the election in a very nice way. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak RM1 juta setahun bagi melaksanakan projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kakus. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John Siki Tayai, pada peringkat pertama tahun ini sebanyak 192 pintu melibatkan 6 buah rumah panjang dari Dun Kakus telah diluluskan permohonannya. Katanya PPRMS ini melibatkan bantuan dari segi bahan binaan seperti atap spandek, pintu, batu bata, mozaik lantai, siling asbestos, mangkok tandas dan alat binaan yang lain dengan kos sebanyak RM2,500 sepintu. Jadi, mayuh ke bala rumah panjai, lupa mayuh ke berjalan rumah panjai, mayuh rumah panjai kakak ngerepair rumah tutudah itu, rumah kejai. Jadi tu mayuh kita tadi bertolong pengendiri. Kita nolong, aku nolong kita, kita nolong aku. Gagak rumah kita, ngambil rumah kita mana, ngambil aku lah. Nolong bala kita bukai. Tahu? Jadi pelabak aku, nadai aku punya panjai bukai dengan bala kita. Tapi kira-kira aku kita bekerjasama gawa. Awak ke kita tu mansang. Ya kedekat aku rumah kat mana magang kuasaan kita dun aku dak ke rindu kita. Kita ke rumahnya mai dia rumah mana gitu. Rumah sudah repair semua, nanti tak berjahit, sudah baru tuduh lagi. Dia nak tuduh lagi dia, nak kena main ke tempoh dia. Nanti dinding sudah buruk-buruk, tukar tu dinding. Dinding mana? Yang mana lagi kat pedak. Udahnya cat, cat sama magang-magang. Anak sikut lain cat, sikut lain bilik titik lain ke cat. Kedekat kita nanti sama-sama magang ke. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat pelaksanaan PPRMS di Pusat Khidmat Adun Kakus pada Rabu. Berikut 6 buah rumah panjang yang telah diluluskan peruntukan PPRMS peringkat pertama ini. Datuk John Siki Tayai yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus juga meminta semua ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dan tuai rumah mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara ini dan melaksanakannya dengan segera. Sementara itu, tuai rumah RJ Kenai yang mewakili rumah panjang 62 pintu mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Datuk John Siki kerana telah meluluskan peruntukan tersebut. Aku harap ke rumah panjai aku boleh dadu kena atap alban aku minta atap sependek. Kena ngadu ke rumah panjai kami ia ke 62 pintu. Jadi aku moga beri besar terima kasih bagi Kerajaan Negeri Sarawak. Ya aku dah bantu kami penolong kami pas kena kami ngerepair rumah kami ke dah lama. Jadi harap ke kami serumah ngau keke kami boleh ngadu kutanya. Tuai rumah Was Janting juga senada atas kelulusan peruntukan tersebut. Aku beri besar terima kasih ya anggai lebih Datuk. Lepas ke udah nulung bantu kami nak bantu ke PP RMS tu nagai rumah kami. Jadi kami berasa gagati laban kami boleh bantu hari sidak lebih itu. Nyalai beri terima kasih nagai Datuk John Siki itu. Laban ke betupus lumus nulung bala rakyat dalam Dun Kakus itu. Laporan di Parlimen Tanjung Manis. Lebih 1,000 set bakul makanan, pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih telah diagihkan kepada Ketua Isi Rumah KIR di kawasan Kerubong, Gerapa, Selalang dan flat kediaman Taman Susur Jambu Sarike.
Jumlah itu termasuk 10,000 KIR di parlimen tersebut yang telah menerima bakul makanan pemulih sebelum ini. Sementara itu, Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab, ketika dihubungi sekali lagi mengingatkan penduduk agar terus mematuhi SOP dan tidak lalai dalam usaha memerangi penularan COVID-19. Beliau juga mahu individu yang layak dan belum menerima suntikan vaksin COVID-19 agar hadir ke pusat pemberian vaksin PPV terdekat untuk mendapatkan suntikan vaksin. Manakala Dun Semunjan, sebanyak 15 buah sekolah telah menerima baucer bantuan pakaian seragam tajaan Yayasan Sarawak. Simbolik penyerahan telah disempurnakan Adun Simunjan Aula Adris bertempat di Rumah Rehat Sri Simunjan pada Isnin. Pengagihan bantuan tersebut diuruskan Pusat Khidmat Dun Simunjan melibatkan 13 buah sekolah rendah dan 2 buah sekolah menengah. Allah berharap dengan adanya bantuan ini, ia sedikit sebanyak dapat meringankan beban ibu bapa dalam penyediaan pakaian seragam sekolah anak-anak. Beralih ke laporan mengenai program ziarah UKAS di Dun Terbedu pada Isnin. Seramai 40 individu yang tersenarai melibatkan 4 buah kampung di kawasan itu menerima bantuan makanan dan barangan kesihatan berupa pelitup muka dan cecair pembersih tangan. Antara kampung yang terlibat ialah Kampung Tesu Mawang, Tesu Kura, Pengkalan Amor dan Kampung Gahat Mawang. Penyerahan sumbangan telah disempurnakan setiausaha politik Ketua Menteri Dr. Simon Sinang Bada. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.